Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini 9/8/23 kita teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat, surah yang ke-100. Surah yang ke-100, juzuk yang ke-30. Surah yang ke-100, juzuk yang ke-30. Allah Ta'ala bersumpah dengan Adiyat, kuda perang yang pantas, tangkas. Manusia mudah melupai nikmat, dan Allah Ta'ala amaran kepada kita bahawa semua perbuatan kita di dunia akan didedahkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat. Di dunia orang tak tahu, di akhirat akan diberitahu semuanya. Para pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman, Tek Jawi, muka surah 1422. 1422. Kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi ke muqaddimah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Undur balik ke muqaddimah. Muqaddimah surah Al-Adiyat. Surah ini diturunkan di Makkah. Dia panggil surah Makkiyatun wa hukiyal ijma'u ala zalik. Mengandungi 11 ayat. Dinamakan surah Al-Adiyat, maknanya kuda perang yang tangkas larinya, laju. Gedai molek kuda dia. Kenapa? Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala bersumpah dengan kuda perang yang demikian sifatnya untuk menegaskan setakat mana derhakanya manusia yang tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya. Jadi dinamakan surah Al-Adiyat. Ada juga yang menamakan dengan ayat yang awal tu, wal adiyat, ada waw, bi isbatil waw, al adiyat ataupun surah wal adiyat. Intisari kandungannya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda perang yang demikian handalnya kerana hendak menanamkan semangat kepahlawanan
dan semangat jihad dalam jiwa orang-orang yang beriman supaya sentiasa bersedia berjuang mempertahankan agama dan keselamatan negara dari sebarang pencerobohan. Dulu orang bertahan dengan kuda lah. Sekarang ni orang bertahan dengan kereta kebah, dengan jet pejuang, macam-macam alat hak model hak ada hari ni lah. Kedua, Allah bersumpah dengan kuda perang yang sangat-sangat dihargai untuk menerangkan sifat-sifat yang terkeji yang terdapat pada jenis manusia yang sangat-sangat kufurkan nikmat Tuhannya, dan yang memperlihatkan dengan tingkah lakunya itu akan keadaan yang demikian ia juga disebabkan tamak halobanya kepada harta benda, sangat-sangat bakhil, kedekut, dan menyekat dirinya daripada berbuat amal kebajikan, tak mau sedekah. Patutkah ia bersikap demikian? Tidakkah ia mengetahui bagaimana keadaan ketika dibongkarkan segala yang ada dalam kubur dan dikumpulkan serta didedahkan segala yang terpendam dalam dada? Dua pendedahan di sini, dua pembongkaran. Bongkar manusia daripada yang tersembunyi dalam kubur, bongkar rahsia amalan niat kita yang tersembunyi dalam dada. Allahu Akbar. Sesungguhnya Tuhan mereka amat mengetahui dengan mendalam tentang memberi balasan kepada mereka pada hari itu. Tuhan nyatakan secara khusus perkara-perkara yang terpendam dalam dada dengan tidak menyebutkan amalan anggota, kerana segala gerak-gerik anggota zahir tidak berlaku melainkan dengan desakan kemahuan hati yang terkandung dalam dada. Jadi Tuhan sebut aku nak dedah rahsia dada. Kenapa dia tak sebut rahsia tangan, rahsia kaki? Sebab kaki tangan itu ikut apa yang ada dalam hati yang terpendam dalam dada. Baik para pelajar, kita pindah kepada Muqaddimah Al-Muharrar. Muqaddimah Al-Muharrar. Maqasidus surah, objektif surah ni apa? Bayanu ma jubila alihil insan. Allah Ta'ala nak nyatakan perangai yang menjadi satu kebiasaan, tabiat manusia. Wa hasu ala an yatazawwada bil amalis salih. Allah Ta'ala galakkan dia supaya sentiasa menyediakan, melakukan amal soleh sebagai bekalan ke akhirat. Adapun isu yang dibincangkan dalam surah ini ada tiga. Yang pertama, al-qasamu bil khail. Allah Ta'ala bersumpah dengan kuda perang. Wat tanwih, nak menyatakan tentang betapa pentingnya, betapa besarnya fadilat al-jihad wal mujahidin. Jihad itu besar, para pejuang mujahidin juga besar pahala dia. Yang kedua, zikru kufranil insan, menyebut tentang kekufuran manusia. Wa bayanu ma jubila alaihi, Allah nyatakan sifat manusia ni tamak, sangat cintakan harta dan tamak untuk memiliki harta yang banyak. Cerita manusia tamak tak habis-habis. Yang ketiga, wa'zun nas, memberi nasihat, peringatan kepada manusia, bi anna wara'ahum hisab ba'dal maut. Kamu jangan sedap hati, di belakang kamu ada hisab, ada hitungan amalan setelah kamu mati. Bukannya mati free. Kata orang, kita ni bukan mati katak, mati orang. Mati katak tak apalah, senyap gitu ya dia. Mati orang ada hisab di belakang. Maka sekaligus tahridan ala tazawudi bil amali salih. Kalau kita tahu kita ada perhitungan, maka ayat ini juga menggalakkan kita supaya melakukan amal saleh, amal kebajikan
kerana kita akan melalui hari yang sangat berbahaya, yauma tublas sarair. Al-Munasabah. Munasabah surah kita ni surah Al-Adiyat dengan surah Az-Zalzalah semalam. Apa dia munasabah dia? Tanda ni pelajar. Di dua surah ini, Zalzalah dengan Adiyat ni, ada hubungan kait yang sangat jelas. Allah Ta'ala sebut dalam Zalzalah, wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan segala kandungan dia. Dalam ayat ini, idza bu'thira ma fil qubur, apabila dibongkarkan segala apa yang ada dalam kubur. Dia dekat dua tu. Hak sana keluar, yang ni bongkar. Satu. Munasabah yang kedua, dalam surah Az-Zalzalah, Allah Ta'ala sebut dosa pahala ditimbang dengan zarah. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala mencela manusia yang mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla dan melebihkan kehidupan dunia daripada akhirat, tidak membuat persiapan untuk ke akhirat. Dia ingat dia akan kekal atas dunia, maka mereka tidak melakukan kebaikan, bahkan melakukan kejahatan. Wal'iyazubillah. Itulah dua kaitan munasabah antara dua surah yang berjiran ini. Baik, para jemaah sekalian, sekarang kita berpindah kepada tafsir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang nafasnya. Orang lari ni mengah dia panggil. Bunyi duduk tarik nafas kuat. Masya Allah, detail. Ai uqsimu bil khailis al musri'ah. Allah kata, aku bersumpah dengan kuda yang laju, yang menyerang musuh-musuh dengan gagah, sehingga kedengaran tarik turun naik dia punya pernafasan. Kuat dengar dia punya. Allahu Akbar. Al-Adiyat. Al-Adiyat maknanya kuda perang. Kuda perang. Ada juga ulama sebut kata al-ibilu fil haji. Ibil, unta dalam rombongan haji. Tapi jauh lah, unta tak lari laju, dia berjalan slow-slow je. Maka di sini yang kita naknya kuda perang. Kuda perang. Apa sifat kuda ni? Tengok ayat 2. Fal muriyati qadha, serta mencetuskan api dari tapak kakinya. Kaki dia tu biasa kuda ni dia pakai kasut. Kasut dia tu daripada besi tu, bila dia lalu atas batu keluar api. Ini comel dia punya nampak suasana tu cantik. Jadi Allah Ta'ala bila sebut tentang kuda ini menyerang, bila dia serang, lompat dia laju, apa kesan dia? Keluar api. Fal muriyati qadha, mana keluar api daripada kaki dia. Yang kaki dia tu, kasut dia belaga dengan batu, keluar api. Fal mughirati subha, dan menyerbu musuh pada waktu subuh. Bila Allah Ta'ala sebut kuda ni menyerang, maka dia nyatakan bila biasanya serangan itu dibuat subha, pada waktu subuh, orang pergi pagi. Ai allati tughiru 'ala al-'aduwi waqta as-sawah, kuda yang menyerang musuh pada waktu pagi.
Sebab apa? Jadi bila zaman dulu lah, zaman jihad dulu, bila orang nak berperang dia mari malam. Malam dia kepung kawasan ni. Wa ya'tunal adu wa sabahan. Pagi orang duduk tidur siap, zop dia serang masuk. Sebab tentera lain tengah tidur, tengah ghaflah, tengah lalai. Tiba-tiba mereka diserang. Kejut lah. Orang perang ni lagu tu lah, berperang ni orang kafir. Fa'atharuna bihi naqa'a, sehingga menghamburkan debu pada waktu itu. Jadi bila dia serang kawasan itu, jadi debu, ialah atas pasir dulu kan, naik debu. Fi mawdi'il igharah, berdebu habis. Allahu akbar. Fawasatuna bihi jam'a, lalu menggempur ketika itu di tengah-tengah himpunan musuh. Jadi bila debu naik, musuh tak nampak, kuda terzub masuk tengah. Ini dia panggil strategi peperangan. Kuda ni masuk tengah-tengah musuh kerana kuda tu berani, terlatih, kuat, dan tuan dia juga berani. Kalau kuda saja berani, tuan menakut, payah juga. Kita kena dua-dua berani. Tuannya berani, gedebek, kuda pula hebat. Baru jadi. Setelah Allah Ta'ala bawa kepada kita berapa sifat kuda ni, daripada apa ni, ayat 1 sampai ayat 5 sifat kuda. Sekarang Allah Ta'ala nak nyatakan apa yang disumpahkan itu. Dia panggil al-muqsam alaih. Allah Ta'ala bersumpah ni nak nyata apa? Dia nak rayak ke apa sumpah ni? Maka ayat 6 baru dia bagi tahu, innal insana li rabbihi lakanud. Allah nak nyatakan 3 sifat manusia. Tanda ni pelajar, Allah nak nyatakan 3 sifat manusia yang kacau, yang tak molek. Apa dia? Tulis yang pertama, sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya. Allahu akbar. Tuhan bagi rezeki banyak, kita duk kumpul, duk simpan, hari-hari duk tengok akaun je. Bakhilun bi'ita'il malil ladzi ladai. Bakhil, tak mau infak, tak mau derma harta yang dimilikinya. Allahu akbar. Jadi manusia ni suka kufur nikmat. Kufur nikmat. Ini kita takutlah, jangan duk kufur nikmat kita ni, kena banyak syukur. 2, wa innahu ala zalika lasyahid, dan sesungguhnya ia dengan bawaannya menerangkan dengan jelas keadaan yang demikian. Ai wa annal insan la syahidun ala nafsihi, manusia tu dia saksi atas diri dia sendiri, dengan perangai dia, dengan PA dia, dengan tingkah laku dia, dengan perkataan dia, bahawa dia memang mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla, kufur nikmat Allah Ta'ala. Jadi manusia ni, dia sendiri pun tahu dia kufur nikmat, dia tak syukur pada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala beri banyak harta disalahgunakan. Allah beri dia kuasa disalahgunakan. Kita nak tahu orang ni baik ke buruk, tengok waktu dia senang. Kita tengok waktu dia susah tu biasalah, duduk tangga masjid hari-hari. Waktu senang macam mana? Sampai ke masjid ke tidak? Orang pakai miskin mari tanya, mari minta derma, senyum ke celak mata? Nak marah? Mari pula marah. Ataupun Allah Ta'ala beri kepada dia kuasa, bagaimana dia bila berkuasa? Lupa kawan ke kencing kawan? Dah.
peruntukan tak bagi, sekak sana sini, hari-hari duduk buat tuduhan. Itu dia panggil orang yang lupa kawan, tapi dia panggil orang yang kencing kawan. Jadi macam-macam Allah Ta'ala uji kita ni. Wa innahu ala zalika la syahid. Manusia dia tahu apa yang dia buat. Dia tahu, dhamir dia tahu dia kena ke orang, tapi nafsu menguasai, mereka sanggup buat apa saja. Allahul musta'an. Karena itulah kita jangan minta jawatan, jangan nak sangat ke jawatan. Dan Allah Ta'ala beri. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu dilantik tanpa minta, Allah akan bantu. Tapi kalau kamu nak sangat ke jawatan, maka bila dapat jawatan Allah tak bantu dia, ketika itulah dia terumbang-ambing mengikut hawa nafsu, lupa segala keadaan, lupa tata kelola apa yang dia buat, nafsu di hadapan, dan semua kawan-kawan dijadikan musuh dan diperlakukan sedemikian. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kita minta Allah selamatkan kita, jangan diuji kita dengan jawatan dan jangan diuji kita dengan kekayaan, sebab kita tak tahu apa akan terjadi kepada kita, wal a'yazubillah. Allah Ta'ala sebut, innal insana rabbi lakanun. Manusia ni sifat dia bakhil, belum dapat lembik tengkok, bila dapat celek mata ke orang. Itulah sifat manusia. Ada yang baik, ada yang baik. Tapi kita bimbang, takut kita termasuk dalam kumpulan orang yang lupa diri, lupa dawatan, lupa kawan, lupa Tuhan. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kita minta Allah selamatkan kita daripada kumpulan-kumpulan yang lupa ini. Yang ketiga, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Allahu akbar. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya ia melampau sangat sayangkan harta secara tamak halaba. Ya Rabb. Allahu akbar. Manusia ni syadid al-mahabbata lil mal, cinta sangat kepada harta, harisun alaih, tamak nak dapat harta, bakhilun bihi, sangat bakhil nak keluarkan harta dia, tak sama sekali. Tengok bahasa Arab, tengok bahasa Arab menarik, kalau boleh tulis. Wa innal insan la syadidul mahabbati lil mal, harisun alaihi, bakhilun bihi. Cinta sangat pada harta, tamak bila nak pada harta, bakhil bila dah dapat harta. Allahu akbar. Ini sifat manusia yang buruk, yang tidak baik, yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla, Allah, apa munasabah ayat ini dengan sebelumnya? Lamma kana minal ajaibi, di antara benda pelik manusia mengingkari kebaikan al-mun'im, Allah Subhanahu wa taala buat baik pada dia, dia ingkar, tak syukur. Dia tahu dalam diri dia bahawa dia bukannya ada kuasa pun. Allah yang beri pada dia harta, Allah yang beri pada dia kedudukan, Allah yang beri pada dia pangkat, tapi kenapa sombong? Kenapa takabur? Kenapa angkuh? Maka Allah nyatakan ayat ni ayat 8 ni, punca dia apa? Punca dia gila ke dunia, gila ke pangkat, gila kedudukan, habis orang disapu. Yang penting aku berada di kursi yang selesa, bimbang takut-takut, tercabut kedudukan yang ada itu. Kerana jumpa kata Arab menarik juga. Dia tulis gambar belakang. Dia kata apa? Syaitan lari bila baca ayat kursi. Syaitan mari kita baca ayat kursi, syaitan lari. Tapi manusia mengamuk, lupa kawan, lupa daratan, kerana takut hilang kursi. Ni dia. Sendak juga ni. Masal Arabi dia panggil. Syaitan lari dari bila baca ayat kursi,
manusia hilang pertimbangan, hilang timbang rasa, hilang kawan. Kenapa? Karena takut hilang kursi. Allahu Akbar. Bahaya. Jadi Allah Ta'ala nyatakan punca-punca sebab wa innahu lihubbil khairi lasyadid, kerana dia sangat tamak pada harta, sayangkan kedudukan, hilang tercabutnya kursi, maka dibuatlah segala perkara, sanggup melakukan segala perkara, lupa janji, lupa daratan, lupa kawan, lupa Tuhan. Allahu Akbar. Ini cukup berbahaya. Anda pelajar, ayat ini ditafsir dengan ayat surah Ali Imran ayat 14. Surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, sampai ke akhir ayat. Manusia ni dipasang dalam hati dia suka kepada syahwat nafsu, wanita, harta benda, kenderaan, macam-macam lagi lah, kebun-kebun, hayawan, suka belaka kita. Allahu Akbar. Ya Allah, jadikanlah hati kami ini hati yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tidak mencintai dunia, hanya menggunakan dunia ini untuk kebaikan, untuk bekal ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita berpindah kepada ayat 9. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Patutkah ia bersikap demikian, sombong, angkuh, lupa diri, lupa kawan? Tidakkah ia mengetahui bagaimana keadaan ketika dibongkarkan segala yang ada dalam kubur? Mukabah kedak tu. Jadi ayat ini, tanda pelajar, ayat ini, munasabah ayat, Allah Ta'ala nyatakan sifat buruk manusia, maka Allah Ta'ala beri amaran, jangan ikut nafsu, ikut kamu akan binasa. La ilaha illallah. Dan Allah nyatakan bahawa pangkat kedudukan harta benda ini adalah merupakan perkara yang fana. Kita akan hilangnya, kita akan kehilangannya dalam masa yang terdekat. Sama ada kita tinggal dunia sebab atau dunia tinggal kita. Dua ya kita. Kita tinggal dunia atau dunia tinggal kita. Makna kita mati, tinggal dunia. Bagai-bagai dunia kita hilang, dia tinggal kita. Dua tu ya kita adanya. Kenapa kamu tamak sangat? Maka datanglah ayat ini, afala ya'lamu hadzal insan. Hei manusia yang mengingkari nikmat Tuhannya, yang cinta dunia penuh dalam hatinya, mu tahu ke tidak, kamu semua akan dikeluarkan dari kubur. Hak mati lama, yang mati baru, semuanya akan dikeluarkan dari kubur. Kamu tahu ke tidak ya manusia? Kenapa kamu buat tak khabar? Kenapa? Yang pertama, Allah Ta'ala ingatkan, hei manusia akan keluar daripada kubur. Yang kedua, wa hussila ma fis sudur, dan dikumpul serta didedahkan segala yang terpendam dalam dada. Dikumpul dan didedahkan segala yang terpendam dalam dada. Ai wa mayyazallahu wa azhara ma fi kulli ibad. Allah Ta'ala akan zahirkan apa yang terkandung dalam hati manusia. Yang ada iman, alhamdulillah. Ataupun dalam hatinya kufur, na'uzubillah. Dalam hatinya penuh dengan kebaikan, alhamdulillah. Dalam hatinya penuh dengan kejahatan, wal'iyazubillah. Sebagaimana dalam surah, tanda awak pelajar, surah At-Tariq ayat 9, Allah kata, yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair, pada hari didedahkan segala rahsia. Nah, gimana? Kenapa Tuhan kata di sini dalam susila fi sudur, dalam ayat At-Tariq, yauma tublas sarair,
hadis didahkan rahsia. Apa beza dua tu? Tunggu dalam perbahasan. Akhir surah ini Allah bagi amaran, peringatan kepada kita, jangan lupa inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka mengetahui dengan mendalam tentang balasan yang diberikan kepada mereka pada hari itu. Ai inna rabban nas khabirum bihim. Tuhan manusia ini tahu dengan semua hamba-hamba dia pada hari kiamat. Allah Ta'ala tengok semua kepada batin manusia yang tersembunyi dalam dada. Tidak ada perkara yang sembunyi bagi Allah. Maka Allah sayujazihim bima yastahiqun. Allah Ta'ala akan balas kita mengikut amalan apa yang layak untuk orang itu, ya Allah. Maka kita berusahalah para pelajar, berusahalah para jemaah menjadi manusia yang baik, manusia yang jujur, manusia yang dengar kata, manusia yang patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan dimain-main, jangan main-main, jangan lara daripada dipermainkan oleh syaitan dalam kepala kita. Lambat lagi mati, teringat ke Tuhan, nak berkuasa beratus tahun lagi, supaya ingat itu adalah mainan syaitan dalam kepala kita yang menyebabkan orang ni lupa Allah, lupa membuat persiapan ke akhirat. Baik para jemaah sekalian, tamatlah tafsir ringkas sebelah ayat surah Al-Adiyat. Sekarang kita berpindah mencari al-faedah. Al-faedatul ula, faedah yang pertama. Anda ni belajar. Allah Ta'ala sebut dalam surah ini, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha, sampai ke ayat 5. Allah Ta'ala bersumpah dengan kuda perang yang tangkas. Kita dah belajar ilmu sumpah ni. Bila Allah Ta'ala bersumpah dengan mana-mana makhluk, menunjukkan kepada kepentingan makhluk itu untuk dikaji, untuk dipahami, untuk dikenali. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan kuda perang, lima fihi min manafi'id dunya wad din. Kerana dalam kuda ini ada manfaatnya untuk dunia dan untuk agama. Bila kuda tu hebat, kita boleh banyak guna dia. Nak pergi laju, nak pergi berniaga negara lain pun boleh, nak pergi perang pun boleh, banyak benda boleh. Dan ayat ini juga memberi peringatan kepada manusia supaya miliki kuda untuk apa? Miliki kuda untuk kegunaan, kemaslahah Islam, untuk perang, bukan untuk bangga-bangga, bukan untuk perhiasan. Tengok dalam surah yang lepas, tuan-tuan tengok dalam catatan surah Al-Zalzalah, Nabi kita dah bawa satu hadis, baginda Nabi SAW sebut bahawa kuda itu ada 3 jenis. Ingat molek, kuda ada apa jenis? Ada 3 jenis. Ada kuda yang memberi pahala, ada kuda yang boleh pahala. Bila kita kita buat dia tu, kita jaga dia, kita boleh pahala. Sebab niat baik kan, kita niat baik, maka boleh pahala kita. Ada kuda boleh bala. Apa boleh bala apa pula? Kau duk main bangga dengan kuda ya, jihad tak ada, habis masa duduk gosok kuda, itu dia panggil boleh bala. Boleh bala. Na'udzubillah. Jadi ada kuda hak boleh bala, ada kuda hak boleh pahala, ada kuda tak boleh gapo-gapo, kuda hak main. Tak boleh apa. Boleh lah. Orang panggil suka-suka, sekadar gapo istilah dia ni? Apa istilah? Hobi. Hobi, al-hiwayah. Orang Arab kata hobi ni al-hiwayah. Hobi dianya gapo?
Hobi dianya suka main kuda. Tak ada. Baik, pada jemaah sekalian. Maknanya kuda ni kita kena guna untuk apa? Untuk manfaat dunia dan manfaat agama. Faedah yang kedua, bila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda, menunjukkan kuda itu ada kedudukan dan kemuliaan dia. Bila kita gunakan untuk jalan Allah. An Urwah Al-Bariqi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khailu ma'qudun fi nawasihal khair ila yaumil qiyamah. Kuda ini terikat di kepala dia tu kebajikan sampai ke hari kiamat. Apa dia? Al-ajru wal maghnam. Bila kita guna kuda ni untuk perang, untuk jihad, maka dua perkara di atas dahi dia tu. Yang pertama, pahala jihad. Kalau kita menang, adanya harta ghanimah. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim wal lafzu lahu. Allahu akbar. Maka ayat ini kata ulama tadabbur fihi tafdilul jihad wal mujahidin. Allah Ta'ala nyatakan kedudukan kelebihan jihad dan mujahidin dalam ayat yang mulia ini. 3. Faedah yang ketiga. Innal insana li rabbihi lakanud. Manusia ni sifat dia, tabiat dia kanud, suka mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla. Lawan Tuhan. Allah Ta'ala beri dia nikmat, dia kufur. Tuhan suruh dia ibadat, dia pergi sembah berhala. Ini dia. Maknanya kufur nikmat ni melalui 3 dimensi. Perkataan, perbuatan dan juga i'tiqad. Dia i'tiqad ada Tuhan lain, mana kufur lah. Allahu akbar. Maka syirik itu mana kufur nikmat. Deraka kufur nikmat. Tak peduli dengan nikmat, tak menggunakannya pada jalan yang baik, kufur nikmat. Banyak. Yang pentingnya para jemaah sekalian, Allahul musta'an, manusia ni lupa diri, lupa daratan, mudah lupa kepada anugerah yang Allah Ta'ala beri pada dia, dia terlupa. Sekaligus ayat ini mencela orang yang mencintai harta, dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kena kikih dalam diri kita ni sifat tamak, dan kita masukkan dengan sifat zuhud pada dunia. Dunia mari ambil, tapi biar sifat zuhud, jangan tamak. Yang keempat, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Allah SWT bagi tahu apabila dibongkarnya kubur dan didedahkan segala apa dalam dada, ay yajibu 'alal 'abdi, kita wajib memperbetulkan niat kita sentiasa. Li'annal madar alaihi, semua benda kita ni akan dinilai. Allah Ta'ala akan tengok, innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah Ta'ala tak tengok pada rupa kita, bentuk kita. Wala yanzuru ila qulubikum, Tuhan tengok pada hati kita, ikhlas ke tak ikhlas. Ikhlas ke tidak. Jadi siapa yang man zanna anna i'dad al-qabri, ada orang ni sibuk duk buat binaan atas kubur, siap dengan lapu lagi, siap dengan perhiasan, siap dengan apa, maka ini juga termasuk dalam manusia yang tak cerdik, yang mencerahkan kubur bukan lapu tetapi amalan dia. Yang cerahkan lapu amalan. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala kumpul dua.
bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Kenapa? Kenapa dikumpulkan? Dibongkar kubur, dibukakan rahsia dalam dada. Limaza? Limaza? Sebab manusia ni tersembunyi dalam kubur, dalam tanah. Kita bila mati, orang sembunyikan kita mana? Sembunyi kat mana? Sembunyi dalam tanah, simpan situ. Dan amalan kita, niat kita tersembunyi dalam dada. Maka Allah Ta'ala kumpulkan sini dua, jama'a bainal quburi was sudur. Bongkar kubur, dedahkan dalam dada. Allahu Akbar. Maka kita perbetulkan niat kita. Walaupun manusia tak tahu apa yang ada dalam hati, tetapi Allah tahu apa yang ada dalam hati. Yauma tublas sarair. Hari didedahkan manusia. Manusia keluar dari kubur, amalan keluar dari dada. Kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ya Karim, ya Rahman ya Rahim, supaya Allah jadikan kita ini termasuk di kalangan orang yang ikhlas dalam amalan kita dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pelajar sudah ingat beberapa kali dah, bahawa amalan nak jadi baik, amal nak jadi soleh, dan amalan kita nak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dua syarat mesti ada. Syarat yang pertama ikhlas, syarat yang kedua mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi. Allahu Akbar. Jadi bila Tuhan kata wa husna wa sudur, bila aku buka dalam dada, bermakna dan ada hari pembalasan. Allah nak balas apa yang kita buat. Yang terakhir, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka maha mengetahui dengan mendalam tentang balasan yang diberikannya kepada mereka pada hari itu. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu bahawa manusia, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mengetahui, khabir, dia tahu belaka. Jadi kalaulah sifat ini ada dalam kepala kita, sifat ini terpahat dalam dada kita, segala amalan kita tak akan buat kecuali kita yakin bahawa amalan kita itu amalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tak akan berani buat maksiat, sebab maksiat akan didedahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang tak ada iman, tak ada takwa, gila pangkat, gila kedudukan, cintakan harta, cintakan kursi, hak ni yang duk mengamuk, duduk balah sana sini, dia lupa bahawa Allah SWT mengetahui segala perkara yang kamu buat. Atas dunia ni bolehlah kelentong, kita bercakap, kita berjanji, kita tutup keaiban kita, kita tudung kelemahan kita, tapi di akhirat esok akan dedahkan segala rahsia. Pada ketika itu terdedahlah segala perkara. Ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu dengan namamu yang maha indah, dengan sifatmu yang maha tinggi ya Rabb, supaya engkau hidayahkan kami mencintai Allah, cinta Rasul, mensyukuri nikmat, menjauhi sifat kufur nikmat, menjauhi sifat suka melakukan maksiat dan mungkar. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari didedahkan segala rahsia, maafkan kesalahan kami, sembunyikanlah keburukan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, serta berikanlah keredaan kami untuk sampai ke syurga-Mu ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah esok kita akan sambung surah Al-Qaryah.